Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala yang baik pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وأهل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Sadaqallahul azim. Saya hormati Imam Syahgani, kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya pada malam ini. Kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan yang baik, kelapangan masa, ketenangan jiwa. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat berada di masjid di rumah Allah ini untuk salat berjemaah. Kemudian dapat diberi kesempatan untuk berada dalam majlis tazkirah kita, majlis kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan semuanya itu mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, untuk ulang kaji dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi ada menyatakan orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu, majlis ta'lim, kuliah maghrib, sekalipun apabila mereka berada dalam majlis tersebut, mereka ini tidak ingat sesuatu pun ilmu yang terdapat dalam majlis ilmu tersebut. Tak ingat, duduk dalam ilmu tapi balik ni orang tanya lupa, tak ingat. Di sana Abu Lais ada menyatakan, ini saya sebut ulang-ulang kaji boleh lah. Yang dah ingat, ingatlah. Yang dah hafal, yang pernah dengar okey lah. Sekadar ulang kaji je. Ada 7 kelebihan, ada 7 kemuliaan bagi orang yang datang. Kata malam ni datang, balik keluar bawa motor pergi ke simpang. Orang tanya, Ustaz malam ni mengajar apa? Aku pun tak ingat. Tak ingat. Dalam keadaan tak ingat tu pun Abu Lais kata apa? Ada 7 kelebihan, 7 kemuliaan orang ni dapat malam ni, yang duduk malam ni. Dia harap ingat kan? Boleh rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin masih kita tak banyak sekali ya. Betul tak kitab tu? Tanbihul Ghafilin,
Ustaz tu orang kata apa? Mana dia? Peringatan bagi orang-orang yang lalai. Dalam tu ada banyak hadis-hadis sebagai peringatan. Bagus juga kalau kita nak baca pun boleh. Masih ada dua tempat tu. Jadi ada dua tempat. Dalam tu Abu Lais ada katakan ada 7 kemuliaan. Yang pertama, dia akan mendapat kemuliaan orang-orang yang belajar agama. Kita duduk, dia dapatlah kemuliaan. Bagaimana bentuk kemuliaan tersebut? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mulia dalam bentuk tenang. Mungkin mulia Allah lapangkan hati. Mungkin mulia orang tengok kita, orang senang hati. Mungkin mulia. Tapi yang pasti kita akan dapat kemuliaan. Yang kedua, selama mana duduk dalam majlis tersebut, dia akan tertahan daripada melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat. Kita duduk malam ini, kan? InsyaAllah tertahan diri kita, tertahan. Mungkin kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, mungkin kita akan buat benda-benda yang maksiat, benda-benda yang mungkar. Mungkin. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, majlis dalam rumah Allah ini, waktu lebih kurang 30-40 minit ni, kan? Kita tak buat benda-benda yang mungkar. Betul tak? Mata kita mungkin tak melihat benda-benda yang tak elok. Telinga kita mungkin pada waktu ni, waktu kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita tak dengar benda-benda yang tak elok. Tangan kita tak mungkin buat pegang benda-benda yang tak elok dan sebagainya. Itu kita tertahan diri kita. Tapi kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, kemungkinan maksud saya lah, kemungkinan akan melakukan benda-benda yang mungkar. Ya Allah lah. Yang ketiga, apabila dia keluar daripada majlis ilmu tersebut, rahmat akan turun ke atasnya. Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ni pun luas. Rahmat Allah ni pun sangat luas. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat kepada setiap orang tu, dia berbeza-beza. Orang ni dia keluar majlis ilmu, daripada dia tidak tahu, dia menjadi orang yang tahu. Rahmat untuk dia. Mungkin orang yang duduk dalam majlis ilmu dia dah tahu dah. Paling dia dah tahu. Tapi bila dia keluar dalam majlis ilmu, sekurang-kurangnya dia beri peringatan. Mungkin aku dah lupa sebelum ni. Bila ustaz sebut balik, teringat balik. Kan? Itu rahmat Allah itu sangat luas. Sangat luas. Yang keempat, apabila dia berada di sisi orang-orang yang alim, orang yang ada ilmu, maka rahmat ke atas penuntut orang lain itu pun dia juga akan dapat sama. Contoh malam ni rahmat turun dekat Mi. Banyak malam ni. Kita yang duduk dekat Asmi ni tumpang sekaki. Tumpang tu dapat juga rahmat tersebut. Tak usah gani ya. Kita pun tumpang lah sekaki. Dapat. Apa lagi? Selama mana dia mendengar ilmu tersebut, nescaya ditulis baginya kebajikan. Dengar ni. Malam ni saya cakap, kita dengar kan. Dengar itu, setiap perkataan-perkataan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan. Setiap pendengaran kita itu akan ditulis kebajikan. Macam mana kebajikan? Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hati kita tenang, lapang, kan? Duduk kat rumah mungkin serabut. Mari masjid, duduk dalam majlis ilmu, hati kita jadi tenang. Tak tahu. Setiap orang ni dia berbeza-beza. Yang keenam, malaikat menaungi. Ini kita dah biasa kan. Malaikat akan memayungi, kan, melemparkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Dan yang ketujuh, setiap kali kaki kita melangkah, dikifarahkan dosa-dosa kita. Maknanya terhapus, terpadam dosa-dosa kecil yang telah kita buat. Setiap kaki langkah kita ke majlis ilmu. Dan pada masa yang sama dinaikkan beberapa darjat, diangkat yang beberapa darjat kepada orang-orang yang menuntut ilmu, berada dalam majlis ilmu. Ini untuk malam ni. Malam semalam Ustaz Aziz. Malam sebelum tu JC. Sebelum tu kan, setiap malam masjid kita ada ni. Setiap malam orang yang Allah pilih, bagi kelapangan kepada dia, masa kepada dia untuk dia dapat ada dalam majlis ilmu tu.
Ni jangan balik tak ingat ni. Kalau balik ingat lagi bagus. Bila balik tak ingat dapat tujuh kemuliaan ni. Wallahu a'lam. Tapi apapun, mudah-mudahan kita datang ke rumah Allah ni, ke masjid ni, juga masjid ilmu ni, niat kita kena betul lah. Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kejahilan dalam hidup kita, kan? Kejahilan dalam diri kita. Saya yang baca kat depan ni pun sedikit sebanyak menambahkan bacaan saya. Mungkin kalau saya tak baca kitab ni pun, saya tak baca lah saya pun, kan? Jadi bila ada peluang ni, mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Niat kita bukan nak cari salah orang. Niat kita adalah nak tengok kat mana diri kita yang boleh kita perbaiki. Kita sebagai manusia biasa ni, masih diri saya sendiri khususnya, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak perkara-perkara yang ghaflah. Ghaflah ni apa? Banyak perkara-perkara yang lalai yang telah kita buat. Kita dah banyak cuai dalam banyak perkara. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, sedikit sebanyak dia memberi tazkirah, peringatan kepada kita, insya-Allah, khususnya kepada diri saya sendirilah, banyak kekurangan, insya-Allah. Baik, itu antara kelebihan disebut oleh Abdullah As-Samarqandi. Jadi mudah-mudahan kita minta kepada Allah bagi kesempatan kepada kita untuk istiqamah berada dalam majlis ilmu. Terus istiqamah menikmati kemanisan berada dalam majlis ilmu. Baik, wallahu a'lam. Baik, kita akan sambung bacaan kitab kita Adabul Mufrad susunan Imam Bukhari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berada di hadis dalam bab yang ke-123, bab al-afu was-safhi 'anil nas. Pada minggu lepas, minggu sebelum tu, minggu lepas balik muli, minggu sebelum tu kita dah baca dua hadis daripada bab ini. Dalam bab ni dia ada 3 hadis. Ada 3 hadis, 243, 244. Baik, kita baca 245. Hadis ini hadis marfu'. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan an Lais an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ada beberapa perkara peringatan, nasihat Nabi kepada kita. Kita baca sekali lagi. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan an Lais an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu. Kedua, wa yassiru. Yang ketiga, wala tu'assiru. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Sudah 4 perkara daripada riwayat ini. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, kalian ajarkanlah. Nabi suruh kita ni ajar, bagi nasihat. Apa ilmu yang kita ada tu ajar kepada orang lain, tunjukkan kebaikan kepada orang lain, bantu orang lain. Itu yang pertama. Alimu, ajarlah. Kan, mungkin kita ada ilmu, kita ada lebih sikit, kan, pengetahuan tentang sesuatu benda tu kita ada lebih sikit. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, kawan kita yang dia tak apa jelas, tak apa tahu. So kita ajarlah setakat mana yang kita tahu. Jangan gedekut pula, ada ilmu sedikit tu gedekut, kan? Kita kena kongsi. Yang kedua, wayassiru, dan permudahkan. Kalau kita lihat dalam konteks kita ni, dalam bab al-afu ni, bab apa kata? Memberikan keampunan dan memaafkan orang ni, permudahkanlah. Dalam apa-apa urusan, sebaiknya kita permudahkan. Ayat selepas tu Nabi kata wala tu'assiru, jangan kita susahkan. Janganlah kalian menyusahkan.
Hidup kita ni kalau kita boleh permudahkan itu lebih baik. Jangan kita jadi orang yang jenis menyusahkan orang lain. Nabi suruh kita permudahkan urusan orang. Jangan kita rumitkan, jangan kita susahkan urusan orang. Benda yang boleh kita mudahkan, mudah. Cuma dalam keadaan nak permudah dan menyusahkan ni kena tengoklah. Jangan pula sampai permudah sampai langgar batas-batas agama. Ya. Langgar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, ada undang-undang. Tak boleh kan? Ada ruang-ruang yang kita boleh permudahkan, kita permudahkan. Jangan kita susahkan. Dan yang keempat, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Yang ni yang kata susah sini. Apabila telah marah dalam keadaan seseorang ni, maka hendaklah dia diam. Ini ajar kita kalau dalam keadaan kita marah, nak marah, diam itu salah satu cara nak mengurangkan kemarahan. Sebab dalam diri kita ni memang ada lah. Ada orang tak pernah marah? Ada, semua orang ada perasaan nak marah ni. Dia alim ke warak macam mana pun, perasaan marah ni mesti akan ada. Cuma bagaimana dia nak mengawal perasaan amarah tersebut, perasaan marah tersebut. Salah satunya dalam riwayat ini Nabi ajar kita apa? Kalau kita nak marah tu kita diam. Mungkin kalau kita bercakap, mungkin perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita tu benda-benda yang tak elok. Malah boleh kita cakap, boleh lagi mengeruhkan lagi suasana, boleh mengeruhkan lagi keadaan, boleh menambahkan lagi sakit hati kita dan juga menambahkan lagi sakit hati orang. Itu salah satu yang Nabi ajar lah. Bila kita nak marah, diam tu lebih baik. Jadi arwah ayah saya tahu kata dia marah, dia stres, dia apa itu, dia diam lah. Bila duduk dia tak cakap tu, itu tanda dia sama ada dia susah hati kan, kepala macam-macam hal kan, ataupun dalam keadaan dia marah. Kalau kita duduk kat dia tak cakap banyak, tapi dia cubit ke apa, itu kita marah. Itu kita nak menguruskan bernama perasaan marah kita. Marah ni pun ada dengan tak ada langsung kan. Marah ni umpama apa? Umpama kan? Umpama api di dapur. Api di dapur. Tak ada, tak masak nasi, tak masak lauk. Tapi kalau terlebih, hangus. Lebih dia diaram, tak ada langsung, tak boleh makan. Itu akidah. Kita dah baca sebelum ni tentang bergurau. Bergurau ni umpama apa? Ni akidah. Saya dah baca sebelum ni. Gurau tu umpama, tak ingat pun tak apa. 7 kemuliaan dapat dah tadi. Saya ulang balik kan. Umpama garam dalam satu masakan. Itu kita gurau, melawak kan. Gurau senda kita ni umpama garam. Maksudnya kalau tak ada power, kalau terlebih masih sangat pun tak boleh makan juga. So dia ngam-ngam je, sikit je, secubit-cubit. Itu maksud apa? Bergurau. Marah ni umpama api di atas, api di dapur lah. Api di dapur. Cuma saya nak bawa sikit. Dalam ayat Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa nama sifat sifat memaafkan ni, memberi keampunan ni dalam keadaan marah ni. Allah sebut dalam surah tadi surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Dalam disebutkan menahan amanah, menahan marah ni dan mengawalnya merupakan satu sikap yang amat terpuji dan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menahan marah, kawal, merupakan satu sifat yang terpuji. Mungkin ada dalam kalangan kita ni yang jenis pandai pakai. Ada tak? Sekarang ni
Dia pandai-pandai. Silap sikit je marah. Silap sikit je marah. Tak tahu lah kalau bukan sekarang, dulu-dulu. Ni dah tiap malam duduk mari masjid ni, pandai-pandai tu dah semakin kurang. Mungkin waktu muda-muda tu kita jadi orang yang pandai-pandai, kan? Silap sikit marah, lambat sikit marah. Kadang-kadang benda tu bukan yang besar sangat pun, tapi kita ni kena cepat marah. Jadi benda tu pasal tu, benda tu dia betul lah, Allah bagi dia macam tu, kan? Allah bagi dia. Kalau kat sekolah tak dia ajar gitu, tapi sikap itu mungkin Allah bagi pada dia sebagai satu ujian. Jadi kita kena kawan. Sebab apa menahan marah ni, ataupun kita kata dapat kawal, memberikan kemaafan ni, dia merupakan salah satu ciri-ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebut dalam Quran surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada, yakni mengerjakan amal-amal kebaikan, yakni untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bagi maafan, keampunan kepada orang lain, itu salah satu ciri-ciri bagi orang yang bertakwa. Okay, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini, ayat 134 tu, kan? Orang bertakwa ni apa? Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Waktu senang pun dia banyak sedekah, waktu dia susah pun dia bagi sedekah. Itu salah sisi orang bertakwa. Ayat selepas itu, wal kazimin al-ghaiz. Ni. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Orang-orang yang menahan kemarahannya. Wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita nak redakan marah ni, salah satu caranya adalah kita maafkan orang dah marah sikit. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kasih sayang, cinta kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara baik, orang-orang baik ini. Baik, ada beberapa cara lagi. Saja saya bagilah tambah-tambah sikit berkaitan dengan marah ni. Sebab dunia hari ini, hidup kita sekarang ni penuh dengan tekanan, stres, kan? Stres. Saya dulu cakap kat depan ni mengenai stres. Sekarang ni dia stres tu dia mula dah apa? Dia pressure tu dia nak marah juga. Nak marah. Itu saya takut mungkin kan. Kita dalam kita bekerja ni, sama juga, orang pun kita juga. Mungkin dengan perangai kita, orang nak marah kita pun ada juga, kan? Jadi macam mana kita nak kawal marah ni? Tadi dah lewat sebut tadi, salah satunya adalah diam, kan? Diam. Selain daripada itu, Nabi ajar kita bagaimana nak mengawalkan kemarahan ni. Ini pun sekian kali ya kita. Ketika mana dia marah tu sedang dia berdiri, maka Nabi suruh dia duduk. Contoh kita tengah berdiri, kita tengah marah ni kan, nak kawan, duduk. Duduk. Itu dalam majlis saya pernah tengok juga dalam syarat. Bangun nak marah, tak berhati, kan? Syarat itu dunia asal dunia air, tapi nak marah tak berhati. Sahabat sebelah kata, tarik tangan suruh duduk. Suruh duduk. Bila duduk tu, dia akan mengurangkan sikit. Marah kita tu boleh kawal sikit. Jadi kalau kita duduk kat rumah, mana dah tahu kan, ujian yang berat yang mungkin boleh mengundangkan kemarahan, mendatangkan kemarahan. Waktu kita diri tu kita duduk. Duduk. Dan ketika masa marah pun tak boleh kawal juga. Nabi suruh kita baring, pergi tidur, pergi baring. Itu satu cara. Sebab dalam satu riwayat Sunan Abi Daud bermaksud apabila salah seorang daripada kamu marah, sewaktu kamu sedang diri, hendaklah dia duduk.
Jika kemarahannya hilang, maka itu baik. Jika tak hilang, duduk pun tak baik juga, masih lagi ada perasaan marah tu, hendaklah dia berbaik. Jadi diam. Kemudian habis duduk, kan? Duduk, tak boleh duduk, baik. Yang ketiga, ambil wuduk. Waktu marah tu ambil wuduk. Juga hadis riwayat Sunan Abi Daud, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Agama qala. Sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan. Marah ni yang melampau ni sehingga hilang kawalan itu di batas ni, dia daripada syaitan. Dan syaitan itu dicipta daripada api. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang daripada kalian berasa marah, hendaklah dia berwuduk. Itu kita dah biasa dengar kan? Dia biasa dengar. Di mana kadang-kadang tak tahu tak berlaku lah. Tuan kan? Yang orang lain waktu marah tak gembik buku, dia gembik apa? Gembik parang. Tak kenal lah Nabi suruh kalau marah pergi ambil wuduk. Tapi kita pergi ambil benda-benda lain. Ambil pisau, ambil parang dan sebagainya. Dan apa lagi? Nabi pesan berkaitan dengan nak mengawal kemarahan ni. Nabi ajar kita jangan buat, elakkan daripada membuat sesuatu keputusan yang besar waktu ketika marah. Keputusan yang besar. Contoh apa? Besar. Lafaz cerai, contoh. Itu keputusan besar kan? Sebab apa? Sebab dalam Sahih Muslim dia dikatakan la yahkum ahadun baina isnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh seseorang itu menghakimi antara dua orang dalam keadaan marah. Nak hakimkan orang kan, nak sebagainya tu kan, nak untuk keadilan dalam keadaan marah ni sebenarnya dia tak, akal kita tak berapa nak waras. Akal kita ni tak berapa stabil. Kita kalau lihat kes dera, kes bunuh, kes apa macam kes tu berlaku dalam keadaan dia marah. Bila marah ni sebenarnya kita akan buat keputusan yang tidak ikut akal yang waras. Bila kita tidak ikut akal yang waras, maka sesuatu yang lebih buruk, lebih mudarat akan berlaku. Kita ni duduk dalam tenang ni pun kadang-kadang banyak juga kan berlaku mudarat. Tambahlah kalau dalam keadaan kita marah. Bila kita marah ni sebenarnya orang susah nak kawal emosi. Sebab tu bagi orang yang dapat kawal kemarahan dia kan, boleh cepat tenang dan sebagainya, sabar dan sebagainya, ini orang yang faham, orang yang baik. Dan yang seterusnya keempat itulah yang diam. Jadi itu antara cara-cara kita nak nak menguruskan kemarahan kita. Baik, bab yang seterusnya, bab al-indisat ila nas, bab yang ke-124. Bab al-indisat ila nas, bab pada menyatakan berlapang dada terhadap orang lain. Berlapang dada terhadap orang lain. Ini pun dalam masyarakat kita kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang macam-macam perangai, dan macam-macam sikap, macam-macam karakter. Kadang-kadang dia tu menyusahkan kita, menyakitkan hati kita. Kalau tak menyakitkan kita, menyakitkan hati orang lain, menyusahkan orang lain. Kita yang tengok tu kita rasa tak selesa dan sebagainya. Kita akan jumpa. Jadi bab ni nak ceritakan adalah berlapang dada terhadap orang. Sebab apa? Kita akan jumpa berbagai kelemahan-kelemahan, kekurangan dalam diri seseorang. Kita pun kadang ada juga kelemahan-kelemahan tu, sama je. Jadi mungkin orang lain tengok kelemahan dan kekurangan kita, orang lain pun akan berlapang dada juga. Hadis yang ke-246, hadis marfu'. Haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana
Fulah bin Sulaiman qala hadatsana Hilal bin Ali an Atha bin Yasar qala laqitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Qala faqala ajal wallah innahu la mawsufun fi Taurah bi ba'd sifatihi fil Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Ini surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Ayat 45. Wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bi fadhin wala ghaliz wala sakhar fil aswaq wala yarfa'u bis sayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfiru wa la yaqbidahu Allah ta'ala hatta yuqima bihi millatal 'auja bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Daripada Atha bin Yasar, beliau telah berkata, aku telah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Lalu aku berkata kepadanya, Atha berkata kepadanya, khabarkan kepada aku tentang sifat Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Taurat. Ya, Abdullah kata, Atha minta kepada Abdullah bin Amr itu suruh ceritakan bagaimana apakah sifat-sifat Nabi yang telah dicatatkan dalam kitab Taurat. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As telah berkata, baiklah, demi Allah, sesungguhnya baginda Nabi SAW mempunyai sebahagian sifat yang ada dalam kitab Taurat sama seperti mana dalam Al-Quran. Dibaca ayat itu, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Sesungguhnya kata Allah ni, wahai Nabi, sesungguhnya kami, yakni Allah mengutuskan kamu sebagai saksi terhadap umat kamu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Itu maksud ayat surah Al-Ahzab. Surah ayat 45 ni ada 3 perkara penting. Nak menjelaskan tentang sifat Nabi. Al-Quran tersebut, dalam kitab Taurat pun sebut sifat tersebut. Dan sebagai benteng bagi orang-orang yang tidak tahu membaca dan menulis, engkau adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku. Aku telah menamakan engkau dengan Al-Mutawakkil, yakni orang yang bertawakal, tidak keras. Ini sifat Nabi, ya. Tidak bengis, dan tidak seperti orang-orang yang menjerit-jerit di pasar. Mana orang yang jerit di pasar ni? Orang ikan tu boleh kan? Ini orang yang sikap yang tak apa elok lah. Kan mungkin jerit kan? Istilah kita orang buat kat sini kot. Kalau lelong jerit, lelong ikan tu lain. Ini yang sikap yang tidak baik lah. Sebab kita tahu orang masuk tanda lupa ni. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini dah sifat Nabi juga, kan? Orang buat jahat kepada Nabi tak balas dengan kejahatan. Kita boleh baca surat Nabi kan, semua kita boleh baling apa kan najis kepada Nabi tak balas. Akan tetapi memberi maaf dan juga pengampunan. Memberi maaf dan juga keampunan. Dan Allah tidak akan mewafatkannya sehingga dia menegakkan, yakni menguruskan agama yang bengkok, agar mereka berkata la ilaha illallah. Ini tiada Tuhan melainkan Allah. Dan dengan kalimah itu mereka membukakan mata-mata yang buta,
telinga-telinga yang tuli dan hati sanubari yang balai. Kalau kita baca dalam apa riwayat ni, nak menceritakan tentang apa? Kita akan jumpa dengan macam-macam orang perangai kan. Ada yang jenis marah, yang jenis kasar dan sebagainya. Jadi Nabi bila melihat situasi berjumpa dengan orang macam ni, kita tengok sikap-sikap Nabi. Nabi menjadi seorang yang pemaaf. Nabi menjadi seorang yang mengampunkan. Boleh terima perangai-perangai orang yang kasar ni, orang yang tak perangai-perangai yang tak elok ni. Nabi boleh terima. Jadi dalam ayat dalam hadis ni ada yang Quran lah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab ini, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan itu Nabi ni dia menjadi saksi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi ini sebagai saksi, di mana Imam Al-Marwazi menyatakan saksi ini yang pertama, saksi ke atas umat ini bahawa Nabi SAW telah menyampaikan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Marwazi, saksi ke atas umatnya adakah mereka ni beriman ataupun kufur. Nabi dah sampaikan kepada kita, Nabi akan menjadi saksi. Kan apa yang Nabi dakwah, apa yang Nabi ajar kepada kita ni jadi umat yang beriman ataupun kufur kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga menjadi saksi kepada semua nabi dan utusan Allah yang telah diutuskan. Ada juga yang menyatakan, kata Nawawi, saksi terhadap umat-umat yang terdahulu. Kemudian dalam ayat ini juga ada disebut tentang tugas kedua Nabi, iaitu membawa ya Nabi inna arsalnaka syahidan, itu saksi, wa mubasysyiran. Mubasysyiran ini berita gembira di dunia dan juga di akhirat. Ini tugas Nabi. Itu kalau kita baca, kita dah banyak baca hadis kan, ayat Quran dan sebagainya. Dan Nabi menyatakan bagi orang yang beriman, apa ganjaran, apa kelebihan dan sebagainya itu adalah berita-berita gembira. Orang yang taat kepada Allah, orang yang akur, apa kelebihan dia. Nabi sebut bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, dijanjikan syurga. Itu semua berita-berita gembira. Wa mubasysyiran. Dan yang ketiga dalam ayat ini, wa nadhira. Nadhira ni maknanya peringatan. Kalau buat baik, Nabi janjikan orang janjikan syurga. Tapi kalau buat maksiat, buat jahat, neraka. Peringatan kepada orang yang ingkar. Di dunia lagi ni pun kena akan dihisab, akan diazab. Di akhirat pula dia akan lagi kalau dosa yang kita buat di dunia ini tidak diampunkan, ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terlihat, nauzubillah lah, mudah-mudahan tidak berlaku pada kita. Di dunia pun kita susah, takut-takut di akhirat pun nanti kita akan susah juga, sebab kita tidak lupa untuk bertaubat, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia biasa ni banyak terdedah melakukan kesilapan, kecuaian sebagainya. Itu Allah tak heran kita melakukan dosa kan. Jadi kalau Allah boleh, kalau kita melakukan dosa tapi kita tidak bertaubat, kita tidak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pintu taubat disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat luas, terbuka. Tapi kita jadi orang yang sombong, orang yang bongkak kan, sehingga kita tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita tidak termasuk lawang pula. Kita buat silap, kita minta ampun. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita.
Bila Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, itu tanda kita mendapat kemuliaan di sisi Allah. Mulia ni tidak semestinya ada jawatan tinggi, duit banyak, harta banyak, tidak kan? Sesuatu kemuliaan apabila kita mendapat rahmat daripada Allah. Sesuatu kemuliaan apabila dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita risau, kan? Sebesar mana pun dosa kita, sebanyak mana pun dosa kita, kan? Mintalah ampun kepada Allah. Dosa-dosa yang lepas sebagainya itu, kan? Kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dan ketika mana kita di hari akhirat kelak, kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diri kita diampunkan segala dosa-dosa kita. Baik. Hadis yang ke-247. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Salamah an Hilal bin Abi Hilal an Atha bin Yasar an Abdullah bin Amr qala inna hadhihi al-ayah allati fi al-Quran ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira fi at-Taurat nahwa. Ya, apa? Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, sesungguhnya ayat ini terdapat dalam Al-Quran. Yang disebut tadi itu dalam riwayat yang pertama tadi itu dalam Taurat. Riwayat yang kedua ni ayat yang sama juga disebut dalam Al-Quran. Maksudnya samalah, ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi terhadap umat kamu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dalam Taurat disebut seperti ayat di atas. Sama. Hadis ke-248. Hadis ini marfu'. Haddatsana Ishaq bin Al-Ala qala haddatsana Amr bin Haris qala haddatsani Abdullah bin Salim Al-Ash'ari an Muhammad huwa bin Walid Az-Zubaydi an Ibn Jabir wa huwa Yahya bin Jabir an Abdurrahman bin Jubair bin Nufar haddathahu anna abahu haddathahu annahu sami'ahu Muawiyah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'ani Allah bihi sami'tuhu yaqulu aw qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innaka idza ittaba'ta ribata fi an-nas afsadtahum fa inni la atbi'u riba fihim fa ufsidahum atau kama qala. Daripada Abdurrahman bin Jubair bin Nufair bahawa ayahnya telah menceritakan kepadanya bahawa dia telah mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu perkataan yang semoga Allah memberiku manfaat dengannya. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, atau beliau telah berkata, aku telah mendengar bersabda, sesungguhnya engkau apabila mengikuti keraguan, yakni keaiban pada manusia, nescaya engkau akan merosakkan mereka. Maka sesungguhnya aku tidak mencari-cari keaiban kepada mereka, maka aku tidak merosakkan mereka. Ini bab berkaitan dengan kalau kita tengok aib orang, kalau kita cerita aib seseorang tu kepada orang lain, dia akan merosakkan orang tersebut. Kan? Maka Nabi apa? Janganlah mencari-cari keaiban orang. Apabila kita tidak mencari keaiban orang, maka kita tidak merosakkan mereka. Mungkin dia dah pernah buat benda yang tak elok, dia dah bertaubat pun kepada Allah, tapi kita jumpa, kita tahu dia melakukan benda-benda yang aib, kemudian kita cerita pula kepada orang lain. Itu yang Nabi larang. Kesimpulan daripada riwayat ini, janganlah kita cari keaiban orang. Seboleh-bolehnya, kalau tak ada keperluan, kita tutuplah kan aib orang ni. Kita dah pernah baca sebelum ni, kalau kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Kita ni pun bukan bagus sangat pun, banyak kekurangan kita. Kita nampak baik sebab Allah tutup aib kita.
Allah tutup aib kita. Mungkin kita dapat Allah tutup aib kita tu sebab mungkin sebelum ni kita banyak tutup aib orang lain. Jadi jangan kita mencari-cari keaiban orang. Kita mencari-cari, pasti kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Sama juga kalau orang cari aib kita ni, orang cari betul-betul, dia akan jumpa aib kita. Jadi sama juga kita ambil peringatan daripada dua ini, hadis Nabi ini, supaya apa? Jangan kita mencari kelemahan, kekurangan, keaiban kepada orang lain. Mudah-mudahan apabila kita melakukan perkara tersebut, kita telah melaksanakan satu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita masih pada malam ini yang baik daripada Allah yang Maha Semua akan diberi rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kelemahan yang ada pada diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ومعصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.